Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jumaat 8 Januari 2020, sekarang 5.40 petang. Okay, kita masih lagi dalam siri menggunakan akaun basic TradingView. Okay, ini kita punya indeks. Nampak gaya ada lantunan. Okay, tak apa, yang ni kita simpan dulu cerita. Untuk video kali ni, sebab sekarang dah Jumaat, jadi saya nak kena kemas kini balik kita punya watchlist ni. Bukan kita, sebenarnya saya punya watchlist yang saya buat ni lah, tapi untuk dalam siri yang ni. Dan kena tengok balik satu-satu supaya kita boleh yang mana tidak lagi mengikut apa yang macam saya buat ni, kata box breakout. Yang mana tak ikut, saya mungkin boleh bawa keluar lah, dan kita akan buat baru. Okey, dia punya. Tapi sebelum saya mulakan dengan watchlist ni, kita akan semak dulu sepanjang minggu ni kita ada buat pencarian tengah hari tu. Okay, untuk tengah hari tu saya akan tukar balik kepada 4 jam, forehead dan juga tutup sama cycle. Okay, pada hari rasanya sejuk ini. Okay, hari Selasa yang ni 5 Januari. Untuk Selasa consider berjaya lah, dan kalau kata full pun masih lagi berjaya, masih lagi kata kalau jual simpan pun masih lagi boleh jual lah. Tapi konsep 2 bit tu untuk indeks ni berjaya. Dan salut pun hari yang sama, hari Selasa, so consider berjaya. Tak sempat jual esoknya satu lagi pun masih lagi ada. Remember, kita masih lagi target 2 bit saja yang untuk ni contoh. Dan semalam kita ada buat HLT WA. Kalau perhatikan betul-betul, tak apa, saya ambil vertis dulu. Consider vertis ni kira consider berjaya jugalah. Sama ada jual semalam juga 2 bit ataupun bawa ke hari pagi tadi. Okay, untuk HLT1 ni dia ada kita ada sedikit trik. Dia trik sikit lah. Sebab in case lah petang tengah-tengah ni, katalah kita beli tapi stop loss kita letak 2 bit di bawah kan, 98, sepatutnya 97 2 bit. Okay, kalau ikutkan tu kena ke tak kena? So kalau ikutkan, kalau kita memang menunggu tengok saja memang kena lah, ataupun kita pasang terus stop loss memang kena stop out. Dan saya yakin hari ni belum tentu kita akan beli dan dapat yang ni, kecuali orang yang memang tegar lah, dia tak pandang lain dah, ada 1000 cat dia cuma pandang ni je, itu kemungkinan dia masuk balik dan mungkin dia dapat jual lah. Ataupun tengah hari tadi pun boleh juga buat. So tengah hari tadi memang kalau ikutkan, saya ada tengah hari tadi saya buat 7 juga, masih lagi dalam kategori stok yang sama je. Mana kita nampak geng yang sama. Seperti mana semalam, tengok balik video semalam, hari ni pun lebih kurang sama juga. Tapi Jumaat saya tak buat lah. Okay, so ini kalau tak salah saya dia naik balik lewat petang, dalam 1 jam. Okay, dalam pukul 2.30 kita cuba sangkut. Pukul 4 baru dia start naik balik. Jadi timbul satu persoalan, pukul berapa sebenarnya nak masuk? Sebab tu benda ni saya gunakan, saya akan tengok juga dia punya daily yang apa tu, trade detail tu. Dan bukan tu saja, kita kena dapat sikit dia punya feel, di mana kalau kita satu jalan,
yang lain pun jalan. Jadi dalam kes ni kita nampak kebanyakannya glove tu jalan semalam lagi. Actually daripada bukan hari Senin kan saya ada bagi lagu 4 dara tu kan. So daripada 4 dara masa dia jatuh tu dia tak ada follow through ke bawah tau. Sebaliknya dia naik sikit. Kalau saya cerita sekarang ni orang kata macam benda dah jadi, tapi tak apalah. Memang dah jadi pun, tapi saya dah tunjukkan lah. Cuma saya nak ceritakan hari ini kenapa 4 dara tu dikeluarkan. Untuk kes ni lain kali kalau kita rasa pertama nak tak nak kita kena buka daily. Kita akan tengok daily. Dia semalam dalam keadaan candle breakout. Jadi tapi kalau saya kata patutnya kalau kita hold lagi sedap pun tak boleh juga, sebab niat kita cuma nak 2 bit betul untuk kes yang ni. 2 bit. Kalau kata dia tak jadi pada ketika itu, pandangan kita dia tak jadi, memang kena keluar. Nak masuk balik terpulang, tapi selalunya kalau saya dah keluar saya biar je dulu. Keluar dulu. Ini jadi tau naik. Ada ketikanya tak jadi naik. Contoh macam betis ni tak terus naik hari ni. Okay. So jadi next time kalau kata nak buat yang jenis macam ni, kena ikut rules. Kalau kata kena keluar. Kalau target 2 bit saja. Jangan menggatal lebih-lebih. Okay. Faham ya? Cukup yang tu. Okay. Kesimpulan untuk minggu ni, untuk 4 stok ni, cukup ke trade 2 bit? Sekarang ni saya dah memudahkan cara untuk kita mencari stok. Maknanya kita cuma perlu fokus pada tengah hari saja. Siapa-siapa yang kerja waktu rehat tu dah boleh tengok lah. Tak perlulah pagi-pagi tu kelang kabut apa semua kan. So tengah hari boleh tengok dan ambil orang kata peluang pada yang petang lah. Petang. Kalau tak boleh jual petang hari ni, boleh jual esok. Okay. Cukup ke 2 bit? Kalau tengok macam ni punya naik, contoh naik hari ni saja rasanya dekat 20% ni. 28% berdasarkan harga tutup semalam dengan harga tutup hari ni lebih kurang 24%. Cukup. Okey, ada setengah orang cukup, bagi dia cukup. Okay, bagi yang jenis tak cukup, dia cukup dengan tak cukup tu bergantung kepada kedudukan modal. Sebab kalau untuk yang stok besar-besar macam ni dah kira besar lah ni, RM1. RM1 untuk 2 bit tu kalau guna modal yang kecil, katalah bawah RM5,000 lah kan, memang tak cukup. Tolak brokerage fee lah apa semua, balik-balik cukup je. Silap-silap orang kata balik modal. Jadi untuk yang makan 2 bit ni memang perlukan modal yang lebih. RM10,000 ke atas tu kira sedap. Okay. Kalau rasa tak boleh, ada sampai banyak tu modal ciput. Saya tak kata modal tu ciput. Sebenarnya kita kena sesuaikan modal kita dengan apa teknik yang kita nak pakai lah. So kalau kata modal sikit, so better kita ambil yang jenis-jenis yang swing lah. Cuba dapatkan alasan ataupun cari chart yang kita rasa boleh untuk swing. Mungkin 2 hari 3 hari lah. 3 hari pun okey. Maksudnya kita jumpa satu chart, hari ni ada boleh masuk, harga naik. Okay, kita cuba hold dalam seminggu tu, mungkin 3 hari ke 4 hari ke, ataupun buat satu rules Jumaat je jual. Lebih kurang contoh macam tu lah. Benda tu nanti kita akan cerita lagi, sebab benda ni, video ni mungkin saya kata mungkin diteruskan. Tapi saya dah tunjuk macam mana nak pilih chart, macam mana nak buat skrip ni waktu bila kita nak cari. Okay, apa jadi kalau kata nak hold, kalau hold tak boleh jual semalam, nak jual esok. Dan fikir sendirilah, masih lagi ke nak kejar 2 bit sahaja ataupun nak lebih. Semua orang kalau cerita memang nak lebih,
Tapi kita kena faham kenapa dalam 1000 chart ini saja yang ditunjuk untung. Kita dapat, katalah kita buat alert alert keluar banyak. Apa masalah kita bila alert banyak? Memilih chart. Pilih yang mana satu. Selalunya yang kita pilih tu lah tak naik. Jadi dalam minggu ni saya dah tunjuk macam mana nak pilih. Cuba dulu dapatkan rentak untuk yang 2 bit sell, 2 bit sell, 2 bit sell. Untuk mulakan dengan yang itu dulu. Dah okey, maksudnya kalau dah rasa yakin apa semua, baru kita berubah untuk yang pegang tempoh lebih lama. Tamak tu betul. Saya sendiri pun tamak juga. Ada Mak Saleh kata, lebih kurang bunyi dia macam ni lah. Saya tak takut dengan orang yang banyak teknik. Dia kalau nak gaduh lah, Saleh ke Bruce Lee ni. Saya tak takut dengan orang yang banyak teknik, tapi saya takut dengan orang yang hanya belajar satu teknik tapi dia belajar sampai pandai. Lebih kurang macam itu cerita dia, bunyi dia lebih kurang macam itu. Siapa yang cakap rasa macam Bruce Lee cakap. Kalau orang tu belajar teknik tendang ya, sampailah dia master dengan tendang, itu yang kita kena takut. Sebab dia memang master tendang. Daripada orang tu banyak teknik, tangan, kaki lah, kepala pun semua, tapi satu pun tak pandai lah, lebih kurang. Nanti boleh carilah dalam internet, Google. Okay, dah siap. Yang ni saya tutup. So semua ni boleh buang. Yalah, nak intraday apa lagi, dah habis. Okay. Untuk watchlist, kita akan check dulu. Saya akan tengok satu-satu. Kena balik kepada satu hari. Saya nak buka demo cycle. Okay. Yang mana dah lari daripada bentuk yang saya bayangkan, box breakout. Contoh macam AWC ni, kalau box breakout beli kat atas, kalau berani mati kat bawah ni memang berani matilah, boleh beli kena cut. Maknanya lebih rendah sikit lah dia punya risiko berbanding kalau beli dekat atas kan, ataupun kat tengah ni. So dia dah keluar daripada pattern box yang saya bayangkan, kita boleh buang. Apa, kita buang ke dulu. Barbell pun saya rasa semua sama ni. Barbell dia dah, kita buat hari cuti tu hari kan, 30, 31. Okay, dia dah berjaya melepasi box dan sepatutnya boleh jual lah kan. Kalau untuk short term boleh jual lah. Even cycle pun dah nampak dia punya target dah keluar. So saya boleh buang. Dah buang dah. Okay, untuk Fajar pun lari daripada box. Ini tak ada target tau. Dia tak ada entry lagi. Mana breakout candle tak ada. Saya cuma bayangkan kalau nak boleh buat box lah. Tapi kalau kata buat box, nak tak nak kena cut sebab dia dah turun bawah. Dia tak berbentuk lagi box. Sekarang ni kita cuma tunggu next breakout saja. Saya buang dulu, tak apa. Buang je dulu. So kebanyakan chart kita akan nampak yang macam ni lah, lebih kurang. Semua kena cut. Okay, untuk yang case yang macam ni kan, bila dah sampai cut, memang kita rasa perit. Contohlah kita beli breakout kalau ikutkan harga close sini, kita beli harga close sampai sini kena cut 17%. Betul lah, 17%. Auto cut lah, kata auto pun, ataupun lepas petang-petang ataupun esok kalau ada kenaikan kita jual. Tapi rugilah 17% lah lebih kurang. Kalau betul lah kita ni memang nak follow, kena keluar. Kena keluar. Sebab apa? Kita tak tahu dia nak naik lagi ke tak. Kena pula kata beli hilang lah. Belakang juga. Sebab apa? Lagi kita tunggu, makin turun dia. Makin turun. Walaupun lah, katalah dia ambil masa lepas, katalah minggu depan ke 2 minggu lagi tiba-tiba dia naik balik. Dan kita rasa, alah menyesalnya beli kat sini, saya cut kat sini, lepas tu dia naik balik. Okay. Cerita yang naik balik ni
Yang naik balik ni tak ada siapa pun tahu Tak ada siapa pun tahu yang dia boleh naik balik. Betul tak? Tak ada siapa pun tahu yang dia boleh naik balik. Jadi jangan kita beri harapan yang bukan-bukan. Tak ada siapa tahu. Itu kalau kata dah yang beli dah terkena kad. Okay. Bagi yang belum beli, dia terbalik pula. Bagi yang belum beli, bila nampak macam ni, ini adalah kawasan-kawasan yang sepatutnya kita pandang untuk re-entry. Okey. Untuk yang belum beli, sini kawasan re-entry. Okey, kita boleh beli dan membayangkan dia naik atas. Betul tak? Sebaliknya yang tadi, yang dah jual, tapi katalah dia belum jual, dia nampak, orang lain kata sini kalau berhenti turun boleh naik. Okey. Kita dua-dua orang ni tak pasti yang dia boleh naik ke tak. Cuma beza dia, kalau kita yang belum beli dekat sini, kita punya stop loss kemungkinan dekat. Jadi kalau tak jadi pun, harga makin turun, cut loss dia sikit. Mungkin dalam bawah 3% lah. Lebih kurang lah, bawah 3 atau 4%. Sedangkan yang kat atas ni, mengharapkan kalau orang ni beli, orang yang nombor 2 ni bayangkan nak beli kat sini, dah lah sini tak stop loss, tak cut. Nak tunggu lagi kat sini, konon-konon nak naik. Dia turun lagi ke bawah. Awak rasa dia nak cut ke tak? Tak payah tanya orang lah, tanya diri sendiri. Nak cut ke tak? Saya jamin 60% takkan cut. Semua simpan lagi 60%. Dia taklah banyak 60%. Okay. Bagaimana kalau dia sedang naik, tiba-tiba sampai balik ke arah cut loss kita ni? Nak jual ke tak? Okay. Orang yang pertama tadi, dia beli, mungkin sampai sini dia boleh jual lah. Tak kisahlah, dia boleh jual. Sebab dia seronok lah, dia untung. Tapi yang kita ni berada dekat atas ni, tak nak cut sampai sini, tiba-tiba dia naik sampai balik kepada cut loss kita, nak cut ke tak? Yang ini kena tengok market waktu ketika itu. Kalau kata semua jalan, satu jalan yang lain jalan, ingat tu ya, satu jalan yang lain jalan, maksudnya dia dalam satu grup. Contoh mikro ni dia besi, kalau nampak yang lain semua jalan, yes, kita boleh hold sikit lagi. Kalau ada kenaikan, boleh jual. Tapi kalau kata semua lemau juga, ataupun market memang lemau, dah sampai balik ke sini, kalau boleh ambil balik modal. Saya selalu banyak kena kat sini. Tunggu. Sekali dia jatuh balik. Sebab memang bila kita dah sampai ke bawah ni, kalau nak jual lagilah halat. Sedangkan kat sini pun rugi 17% pun tak nak jual, apatah lagi kalau kata makin ke bawah. Bila sampai sini, yes, kita boleh ambil modal balik dan standby untuk re-entry kalau ada. Kalau ada. Ini cuma cadangan saya saja. Mungkin gunakan cadangan yang saya bagi ni boleh diolah ikut kesesuaian nanti. So, dia tak jadi box, saya buang. Di metal pun sama. Metal masih dalam box. Jadi 2G tau. Okay, tak apa. Alhamdulillah. Floating loss negatif 11%. Banyak ni. Tu kalau kata yang jenis tak cut lagi lah. Tapi bagi yang belum entry kita ada target lebih kurang 29% ke atas dengan stop loss 3.5%. 3.15%. Kalau berapa saya tak buang dulu lah. Okay, MMSV ni dia dah habis breakout dia punya kotak. Kira dah habis atas ni cerita lain. Tapi dia punya kuat turun ni agak kurang menyenangkan lah. Kuat betul ambil profit ni. Sampai dia close daripada harga open ni, kira kuat lah. So buang sebab dia dah lebih daripada box yang dibayangkan. Presta saya lajukan sikit pun jauh daripada tak ada. Tadi ada Gcap. Sorry, saya dah terdelete dulu. Okay, dia masih dalam box. Tak apalah, buang lah. Saya tak minat stok ni. Dan PPHB masih dalam box. Okay. Perasan tak? Kenapa stok ni naik laju
tapi turunnya tergege-gege. Dia break, nak break. Kenapa? So senang cerita ni kawasan dia distribute dulu lah. Distribute dulu sampai kalau kata betul dia nak naik, dia kena break balik boleh naik. Kita akan nampak banyak chart yang macam ni. Memang naik laju dia. Ni trend orang kata impulsif naik ke atas lah. Tapi bila turun tu tergege-gege. Tergege maksudnya dia ambil masa yang sangat lama. Lebih kurang 1-2 bulan untuk turun. Tapi dia punya naik ni lebih kurang sebulan. Naik memang laju, turun tergege-gege. So saya buang. Okay, berani mati ni saya rasa saya buang semualah. Riba, D-Nex, berani mati, mati terus. Jackson. Kalau kita perasan satu lagi, kebanyakan stok yang goreng-goreng bawah 2 sen, bawah 3 sen ni semua nampak dia menurun lah. Volume MG pun kena agak. Okey, apa kita buang dulu. Kita buang semua. Okey, ini pun berani mati boleh buang. Sebuang je lah. Buang. Okay, settle. Kan macam ni kita nak buat watchlist. Masa kita buat watchlist yang ni, dibuat sebelum market buka untuk tahun baru. Jadi waktu tu mungkin saya ataupun kebanyakan orang akan membayangkan yang market ni akan boom lah. Boom. Tapi selepas seminggu, mana hari Isnin, Selasa, lepas seminggu kita nampak dia tak boom. Kebanyakannya menurun. Lari daripada apa yang kita bayangkan sebelum market buka hari Senin. Dan hari Senin tu biasanya orang kata dalam setahun hari Senin, kalau indeks lah, dia berkata indeks lah, closing dalam 7 hari ke ataupun hari pertama closing tu kalau merah, dia tak berapa cantik lah untuk yang akan datang. Tapi tak apa, saya minta ingatlah 1 hari ke 5 hari ke ataupun minggu yang pertama dalam setahun tu kalau dia merah, saya lupa lah, tapi dia macam bagi satu tanda tak baik lah. Tapi tak apa, yang bagusnya sepanjang daripada November ni market kita memang dah naik. Sampaikan nak beli pun tak tahu kat mana nak beli, takut naik. Suruh beli tak nak beli, sampai kat sini baru berani. Yang bagusnya harganya bila dah start turun, kita dapat beli, orang kata lebih mampu milik berbanding November sampai Disember. Mungkin inilah cuci tingkapnya. Bukan lagi last day macam dulu. Inilah cuci tingkapnya dan inilah dia punya passing lah. Kalau kita kata ni so ni mungkin fasa 1, fasa 2 dan ni fasa 3. Ini fasa 4 menurun. Nak tak nak kita kena tunggu fasa 1 balik, fasa 2 dan fasa 3. Dia 1, 2, 3 dan 4 lah. Kalau tengok fasa ni sama lebih kurang. Okey, ni 1. Okey, ni uptrend. Atas ni fasa ni yang menentang lebih kurang sama dengan bawah. Yang bawah ni kecil-kecil, yang atas ni besar-besar je. Dia punya range tu jauh-jauh. Kita boleh kata sekarang ni fasa yang keempat lah. Kalau dia makin turun keempat, dan kita kena tunggu balik fasa yang melintang ni. Yang melintang macam ni. Okey. So nak guna screener apa? Saya ingat nak buat screener, tapi minggu depan kita akan buat screener lain pula. Mungkin saya akan fokus dekat volume power dengan 4H volume power. Tapi tak boleh nak guna waktu market jalan lah. Kena buat waktu yang dia tengah rehat saja. Rehat. Okay, buka volume leader. Susun by volume dan tengok satu-satu. Okey, kumpulkan yang mana bergerak hari ni. Sebab apa? Kita boleh samakan dia yang mana. Kita kata satu gerak yang lain gerak lah. Satu jalan yang lain jalan. Ataupun buatlah satu senarai pantau yang baru. Katalah glove. Satu glove taruh semua dalam tu. Apa saja yang company cerita pasal glove, masukkan dalam tu dan kita pandang untuk minggu depan. Ini je lah. Kena tengok satu-satu.
Tengok satu-satu yang mana ada minat yang menarik. Okay, ini yang pertama. Last minute. Itulah. Saya dulu beli Aries ni. Saya yakin dia akan buat new high. Tapi sepanjang tahun lepas, dengan ceritanya COVID apa semua, orang ni rally, dia tak rally langsung. Dia sampai adjusted ya. Ikutkan dulu lebih ni. Tahun ni baru dia dah. Berapa lama nak tunggu? Yang faham tu faham ya. Saya ada beberapa kawan yang faham benda ni. Okey, kita ada Aries. So ini sajalah buat yang ni dulu. Sekarang ni saya tak ada masa nak tengok. Kita ada 2 hari cuti. Kalau sempat nanti mungkin hari Ahad nanti saya akan tunjukkan lah dia punya apa yang sempat dicari. Tapi yang ni lah, kalau rajin boleh tengok tu satu-satu. Atau kalau nak jadi orang pelik sikit, cara yang paling rugi, dia ada oversoul. Filter oversoul ni dia pakai apa? Common relative strength index below 30. Itu je bagi dia oversoul. Boleh tengok lah kot. Contoh jelah. Okay, boleh tak tengok. Kalau satu lagi tadi kalau kata nak jadi orang pelik sikit, tengok yang paling rugi. Top loser. Okay, susun by volume. Start a free trial of YouTube Premium and learn uninterrupted. Okay, now. Untuk yang ini kena guna, kalau kata dah keluar merah-merah ni, gunakan video nombor 10 tak salah saya tu. Tengok antara kuning dengan merah. So kalau kuning, muncul kuning, cari kat mana dia punya cadangan yang saya buat itu hari. Kuning dengan merah. So contoh macam ni. Kuning kan? Dia tunggu 3 bar reversal kan? Aras berapa yang boleh masuk? Janganlah cerita yang ni. Memang ada yang beli awal. Jangan kata yang kat sini, beli kat sini pun ada awal, beli kat sini pun ada awal. Tapi based on apa yang saya buat cerita dalam video nombor 10 tu, cuba pakai. Ini untuk orang yang kaki-kaki pelik lah. Okey, yang merah ni pun sama. Mereka tunggu dia kuning ataupun tunggu sampai body kecil lah. So yang lain sama lah. Jadi guna pakailah apa saja dalam video 10 tu. Ulang balik dan cuba. So bila dah kena cut, dia kalau tak kena cut macam ni lah. Katalah besok dia naik balik. Contoh, nak buat apa? Contoh lah. So ni kuning. Yalah, saya rasa itu saja untuk hari ini.